Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, kata MP, takkan tunggu lebih ramai korban baru Muhyiddin berundur. Dipetik dari Malaysia Kini. Berita seterusnya, banyak hujah dapat disenaraikan satu persatu sebagai bukti kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional PN melawan COVID-19. Justru Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebagai Ketua Kabinet perlu memikul tanggungjawab. Meminta Perdana Menteri yang beragama Islam meletak jawatan semasa Ramadan bukanlah suatu tuntutan yang molek, serba salah dibuatnya. Tetapi memandangkan dalam sejarah Islam peperangan pun pernah berlaku semasa Ramadan, maka tidak ada salahnya kita menuntut seorang komando agar berundur selepas dia terbukti gagal. Sudah lebih setahun perang melawan COVID-19 dilancarkan, usahakan menang, malahan korban kematian semakin meningkat. Statistik setakat 18 April menunjukkan seramai 1.378 orang terkorban akibat COVID-19. Angka ini adalah manusia, bukannya statistik semata-mata. Jumlah kes positif COVID-19 keseluruhan setakat semalam 22 April ialah 384.688, termasuk 2.875 kes baru. Angka-angka ini semua adalah manusia, rakyat kita, warga negara kita, bukannya data semata-mata. Bukan sahaja Menteri Kesehatan yang perlu bertanggung jawab, tetapi keseluruhan Kabinet PN. Tanggungjawab kolektif para menteri itu akhirnya perlu dipikul oleh Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Bukankah sebelum ini Muhyiddin menyatakan bahwa proklamasi darurat tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk memerangi COVID-19? Walaupun darurat diisytiharkan sejak Februari lalu dan parlimen digantung, tetapi kerajaan PN pimpinan Muhyiddin tetap gagal melawan arus yang dibawa COVID-19. Walaupun belanjawan negara melebihi RM300 bilion diluluskan oleh parlimen, sebelum ianya digantung kemudian dan pakej rangsaan lebih RM70 bilion disuntik, malangnya kerajaan pimpinan Muhyiddin tetap gagal melawan COVID-19. Menteri dibantu dua timbalan. Amerika Serikat yang berpenduduk kira-kira 330 juta orang telah melakukan proses vaksinasi ke atas lebih 50% penduduk dewasanya. Namun di Malaysia setakat 18 April lalu hanya 1.135.015 orang daripada 32 juta rakyatnya sudah mendapat suntikan vaksin. Jumlah itu tidak sampai 2% daripada keseluruhan populasi. Kenapa perlahan sangat program vaksinasi di Malaysia? Apa masalahnya sedangkan Kabinet Malaysia mempunyai anggota menteri dan timbalan menteri yang begitu ramai? Menteri Kesehatan sendiri dibantu sehingga 2 timbalan. Selain itu, ada juga menteri tugas-tugas khas yang diberi tanggungjawab mengendalikan kes COVID-19. Kemudian ada pula Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yaitu Ahli Parlimen Rembau yang mengetuai jawatan kuasa perolehan vaksin dan program vaksinasi. Dalam keadaan begitu, program suntikan vaksin tetap berjalan dengan perlahan, malah sangat perlahan seolah-olah pergerakan siput babi. Peruntukan ada, menteri ramai tetapi terlalu sedikit rakyat yang sudah mendapat suntikan vaksin setakat ini. Mengapa? Jadi dalam perang melawan COVID-19 ini ternyata kerajaan PN gagal. Kabinet pimpinan Muhyiddin gagal. Muhyiddin ialah komando dalam perang melawan COVID-19 ini setakat hari ini. Semalam mengorbankan lebih 1.400 orang. Kita sudah tentu tidak mahu menunggu lebih ramai mati barulah Perdana Menteri yang gagal itu mahu melepaskan jawatannya. Justru saya sebagai ahli parlimen Pasir Gudang mendesak Muhyiddin meletakkan jawatannya sekarang juga. Ditulis oleh Hasan Abu Karim, ialah ahli parlimen Pasir Gudang, Johor. Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.